وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل دائما أبدا على حبيبك خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا
Assalamualaikum. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga anda sihat sentiasa. Kepada semua warga Unimap, daripada saya, Datuk Nur Maziam Syekh Muhammad, Mega Padus dan Berhad. Assalamualaikum, saya Hamdan Dain daripada Radio Malaysia FM. Ucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada semua pelajar dan juga kaki tangan Universiti Malaysia Polis. Saya Muhammad Ilyas bin Muhammad Yusof, pelatih daripada Universiti Saint Islam Malaysia, mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa kepada pelajar Universiti Malaysia Polis. Selamat menjalani ibadah puasa. Semoga anda dapat menyempurnakan ibadah puasa anda dengan baik. Daripada saya, Haliza Amanina binti Abdul Halim, pelajar tahun kedua jurusan Teknologi Kejuruteraan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Akmal bin Abdul Samad daripada Kejuruteraan Komputer. Saya mengucapkan selamat menjalani ibadah puasa. Semoga anda semua sentiasa berada dalam rahmat dan kasih sayang Allah Ta'ala. Dan semoga puasa ini membawa satu keberkatan kepada anda semua. Unimap FM, Medium Interaksi Siswa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Anda sedang mendengarkan Unimap FM Medium Interaksi Siswa. Saya kembali lagi temankan anda di ruangan ini, di udara ini bersama-sama dengan anda. Jadi macam biasa, kalau seluar pagi tadi kita dengarkan Jom Baca Bersama sempena dengan Hari Buku dan juga Hari Hak Cipta Sedunia. Dan untuk petang ini saja. Dan kini Pusat Islam dan Pembangunan Insan. Ya. Nak dengar sikit kata-kata cewa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Terima kasih Zura. Dahulunya Pusat Islam ni Pusat Islam lah. Tapi alhamdulillah bermula 15 April pihak pengurusan tertinggi memutuskan untuk meletakkan Pusat Islam dan Pembangunan Insan. Dia ada nama pendek dia tu. Nama pendek dia tu dikenali sebagai Insan. Ini jasa orang lama ni, jasa mantan pengarah yang terdahulu, kata Insan. Kita memikirkan kerana kalau letak kata Insan tu dia merangkumi semua kan, aspek kerohanian, aspek pembangunan syakhsiah pelajar, aspek orang kata segala-galanya kan, kalau kita tengok perkataan insan kan. Dan orang kata kalau sebelum ni saya hanyalah takat pegawai awak Islam ajalah. Hari ni orang kata dah kita pun dia upgrade lah sikit. Nak cakap tu orang kata masih lagi yang gitu-gitulah, suam-suam tinggal titik kadang-kadang. Begitu orang berkepercayaan tu sebab kita mungkin mampu menanggung kata tanggungjawab. Tanggungjawab tu. Saya biasa-biasa aja Zura kan. Sangat biasa-biasa orang kata. Tapi alhamdulillah saya berterima kasih kepada yang bahagia nak Chancellor
kerana sudi memberi kepercayaan sehingga ke tahap inilah kan. Bukan senang. Orang kata dengan ini saya perlu meletakkan satu misi dan visi yang jelas dan selari dengan misi dan visi universiti. Macam mana kita nak bangunkan untuk pusat Islam yang melibatkan semua aspek, maupun kerohanian, kebajikan, staf perlu dilihat. Orang kata dan pusat Islam ni dia tidak boleh hanya semata-mata just for Muslim only. Tapi kita kena lihat kepada aspek pembangunan syakhsiah ataupun pelajar non-Muslim sendiri. Maknanya biarlah mereka keluar daripada graduate daripada UNIMED ni sendiri, mereka mempunyai satu kualiti penilaian akhlak ataupun moral yang terbaik. Kerana generasi-generasi yang akan datang ni mereka merupakan satu lapis untuk memimpin negara kelak, insyaAllah. Baik, jadi Ustaz, kita hari ini di sini di UNIMED FM ni kerana kita ada satu program yang cukup menarik. Kerana kalau tengok tarikh hari ini 29 Syaban 1441 Hijrah. Dah nak masuk Ramadan no? Ya, betul, dah nak masuk Ramadan. Kalau nak ikutkan setiap tahun kita sentiasa, UNIMED FM sentiasa berkolaborasi dengan Pusat Islam dengan aktiviti sepanjang Ramadan. Jadi untuk edisi hari ini, Santai Ramadan di UNIMED FM bersama dengan pengarah Pusat Islam, akan kita kupas, kita nak tahu juga macam mana pelaksanaannya nanti. Sebab kalau sebelum ni kita dalam situasi yang biasa, hari-hari datang, ada program tu, program ni dan pelbagai lagi program, tapi dalam tempoh PKP ni macam mana pula persiapan-persiapannya, pelaksanaan aktivitinya. Jadi jangan ke mana-mana, terus menonton di Facebook Universiti Malaysia Perlis ya. Anda boleh menonton di Facebook Universiti Malaysia Perlis, boleh hantarkan sebarang komen kat situ Facebook kami, atau juga di Facebook UNIMED FM. Juga boleh dengarkan kami di Listen to My Radio. Listen to My Radio itu secara audio lah. Kalau nak tengok video kami, tengoklah dekat Facebook Universiti Malaysia Perlis. Okey, jom kita dengarkan dulu lagu ini. Bila nak sambut Ramadan ni kan. Ramadan tiba, khas untuk anda. UNIMED FM, Medium Interaksi Siswa. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya dan mudah bersuka cita. Bulan ampunan, bulan yang berkah, bulan terbebas api neraka. Andaikan saja Ramadan semua, bulan yang tiba, bulan yang ada, karena besarnya setiap pahala yang dijanjikan kepada kita. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dalam bersahur ada pahala, dalam berbuka alangkah indah. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata. Banyakkan amal hari-harinya, pahala datang berlipat ganda. Berlomba-lomba untuk ibadah, dunia bahagia surga nantinya. Ramadan kesabaran
Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang bulan yang mulia, bulan yang cukup diberkati ini, dan pahalanya berlipat kali ganda ya. Dan saya pasti semua tahu tentang itu, tentang fadilat-fadilat bulan Ramadan ini. Jadi kita nak tanyalah kepada Ustaz, apa perancangan dan juga persiapan Pusat Islam untuk kita menyambut bulan Ramadan di Universiti Malaysia Perlis. Silakan Ustaz. Okey, baik, terima kasih. Kalaulah sebelum ni kita sebenarnya persiapan Ramadan untuk pada tahun 1441 Hijriah ni kita dah standby sejak Januari lagi. Banyak aktiviti yang kita rancang, hampir cecah 22 program dia katakan hampir setiap hari. Ni kan. Tapi tiba-tiba pada 18 Mac diumumkan tempoh PKP kan. Jadi Pusat Islam pun bermesyuarat sekali dan semua agihan pada bulan 1 tu kita dah buat. Ada PTJ ni akan terlibat, pusat pengajian ni akan terlibat dan sebagainya. Semua kita dah buat dah. Tapi itulah wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Maknanya kita pun merancang, Allah juga merancang. Tempoh PKP ni satu peringatan pada kita. Sebenarnya janganlah kita orang kata terlalu gundah gulana, gusar atau gundah gulana yang menyebabkan kata macam mana kita nak menghadapi Ramadan kali ini dan sebagainya. Sebenarnya tak perlu, kan? Ramadan tetap akan datang walau apa jua kita fikir. Kita fikir lagu mana pun keadaan kita macam mana sekalipun sakit pun Ramadan tetap akan datang, kan? Cuma dalam satu konteks lain kami menyediakan inisiatif rancangan aktiviti akhir Ramadan. Daripada 22 tu tinggallah hanya 8. Kan? Tinggal 8. Itu pun diperbanyakkan juga daripada segi kelas. Kita akan buat dipanggil macam kelas Ramadan ataupun lebih dikenali sebagai Ibrah Ramadan, yang insya-Allah ada di kalangan staf-staf di Pusat Islam menyediakan secara Google Meet lah. Learning apa-apa pun kita pakai Google Meet lah, Zoom dan sebagainya kan. Yang pertama kita dah buat edaran Kit Ramadan. Kit Ramadan ni yang terdiri daripada takwim berbuka, do and don't poster, rancangan ibadah seharian. Dan kita dalam tempoh PKP ni sempat juga kita menyiapkan panduan doa ibadah seharian PKP yang Pusat Islam kita akan menghimpunkan doa-doa supaya staf Unimap, warga Unimap dia tak jadi kosong. Dan kita juga kita sempat membuat post dalam Postmaster tu, iaitu buku panduan solat tarawih yang dikeluarkan oleh Jakim. Nanti saya detailkan, maknanya sekarang ni semua abang-abang macho abang-abang yang macho ini sedang membuat persiapan. Sebenarnya persiapan dia lah malam ini merupakan malam pertama akan diuji. Betul tak Azura? Betul. Persiapan dia bukan mulai esok, dia bermula hari malam ni insya-Allah. Dengan buku panduan tu insya-Allah, seingat saya rasa boleh membantulah abang-abang sado, abang-abang macho ini. Dan untuk kit Ramadan ni juga kita mula mengedarkan kutipan Jom Infak Ramadan. Dan Jom Infak Ramadan ni alhamdulillah sehingga kini kita dah mendapat kutipan hampir RM2,000. Walaupun 3 hari yang sempat kita 3 hari 4 hari yang kita sempat post kan. Alhamdulillah kita namakan ini Kit Ramadan ni, semua kita akan kita akan post pada Postmaster, ataupun kalau yang tak tahu apa boleh rujuk pada FB Pusat Islam. Tapi sebelum itu Zura, saya nak mengajaklah untuk sama-sama warga Unimap khususnya ataupun orang luar sekalipun nak bagi, tak ada masalah. Boleh masuk dalam FB Pusat Islam untuk sama-sama kita bagi infak. Kerana infak Ramadan ni kita akan buat agian. Pagi tadi saja kita dah memberi bantuan makanan kepada frontliners kita yang terdiri daripada keseluruhannya staf daripada PKU dan staf Jabatan Keselamatan. Yang ini kita dah bagi
jiwa kita menelusuri Ramadan Al-Mubarak pada tahun ini. Dan yang ketiga, kita buat Ibrah Ramadan. Ibrah Ramadan ni insya-Allah kita tetapkan 4 tajuk setiap minggu pada hari Jumaat, pagi Jumaat, yang mana Ibrah Ramadan ni kita akan menceritakan orang kata kembangan pengajaran. Ibrah ni maksud pengajaran untuk Ramadan. Maknanya kita sekarang ni apa Zura, dulu situasi lain, sekarang lain lah. Kan SM Zalim pun dia kata dulu lain, sekarang lain kan. Okey, dan seterusnya aktiviti bagi inisiatif aktiviti Ramadan, program kasih Ramadan, yang ni pun salah satu fokus kita lah. Kita baru masuk stage yang pertama, iaitu frontliners. Dan untuk asnaf juga kita masih lagi untuk dia buat collection, kita akan bagi pada minggu depan insya-Allah asnaf yang terpilih lah. Yang kelimanya adalah tadarus Al-Quran peringkat ketiga. Untuk agihan surah kita dah buat, tetapi ada kita insya-Allah kita akan perbetulkan ada agihan surah P3 katanya tak kena, siap telefon lagi. Nampak komitmen tu. Bagus, alhamdulillah. Ini work from home ni namanya kan. Maknanya telefon kata kan saya tak dapat lagi ni, macam mana ni, kata okey tak apa, kita akan susun surah tu insya-Allah. Dan insya-Allah tadarus ni juga kita akan khatam Al-Quran pada mungkin sekitar minggu terakhir kita Ramadan pada tahun ini. Kemudian kita bekerjasama dengan pihak Sahabat Pusat Islam, IG contest video paling kreatif Ramadan dan PKP, yang mana kita menawarkan hadiah menarik. Tempat pertama RM300. Bolehlah baju raya PKP walaupun duduk dalam rumah. Okey. Okey, RM200 tempat kedua dan RM100 tempat ketiga, dan sagu hati RM50 untuk 10 orang. Yang ni kita buat program kerjasama dengan Sahabat Pusat Islam. Kemudian kita merancang juga untuk memberi sumbangan kepada pelajar-pelajar kita yang tak balik untuk iftar kuliah kediaman. Dan insya-Allah rasanya kalau tak silap saya dalam minggu depan kita ada satu hari yang kita pilih, kita bagi makan kepada pelajar-pelajar yang tak balik. Kemudian seterusnya yang ke-8, ini zakat tu. Kalau nak ikut dulu kita macam-macam lah. Kita aktiviti zakat ni kita datang pada kita koyak resit salam dan sebagainya ada. Inilah duit zakat fitrah yang wajib ditunaikan ke atas aku dan keluarga aku pada tahun ini kerana Allah Ta'ala. Tapi ni tahun ni dah tukar konteks sikit. Maknanya kita tidak ada lagi bersalam-salaman, apalagi kebanyakan rakan-rakan daripada warga Unimed ni dia syok ni. Di kalangan abam-abam ni, dia kalau kata salam tu dia dan teringat masa peristiwa akad nikah dulu. Dan ni dah adalah kan. Nak tanya ni nak buat berapa dan sebagainya kan. Depan isteri takut juga tu. Bahaya. Okey, jadi zakat tu ni kita membantu di pihak Maib untuk membuat kutipan zakat online lah. Yang semua online. Maknanya sekarang ni duduk depan handset ataupun laptop, kita transfer je. Kan, dan benda tu sebenarnya sah daripada segi hukum insya-Allah. Dan satu aktiviti yang kita merancang sekarang ni adalah untuk kuliah khas bersama. Mungkin kita akan pilih salah seorang penceramah yang mungkin berada di KL dan sebagainya untuk kita buat masuk. Jadi sekarang ni kita nak convert jadikan sebagai e-meeting lah, ataupun orang panggil apa Zura, kita panggil apa lagu tu, orang kata dia duduk di jauh, kita duduk sini, semuanya nak convert ke arah je. Elektronik lah. Maknanya kita tak ada lah mungkin PKP kita tak tahu lanjut atau tak lanjut. Maknanya kita tetap tidak boleh berhimpun lah kan. Jadi itulah sebuah sikit 9 aktiviti. Walaupun 9 aktiviti, kalau tengok pada kuliah ada 4, tazkirah ada 8. Banyak juga tu. Banyak juga. Itu pun tetap banyak juga. Tapi inilah maknanya aktiviti yang dulu yang kita rancang tu banyak sangat kuliah dan ceramah kita dah siap dengan satu peruntukan yang besar untuk tahun ini. Tapi tak boleh buat, apakan daya. Kalau tidak, selalu tiap-tiap tahun yang paling ditunggu-tunggu nasyid lah. Pertandingan nasyid lah. Dan nasyid pun kemarin saya terbaca dalam FB mengatakan nasyid ni kita macam nak buat pertandingan
ala macam ni lah. Mungkin menyanyi kat rumah, post, kemudian kita nilai nasib. Tapi mungkin ini satu program kerjasama yang menarik sebenarnya. Menarik. Waktu PKP ni lah kita perlu memecahkan kebuntuan. Kena kreatif benda ni. Betul. Kan, kreatif lah kita buat. Dan tak salah kalau bernasyid pun jadilah Arab ke, lagu Melayu ke, lagu Hindustan ke. Kalau ada ciri-ciri yang boleh kepada kerohanian, iaitu khususnya untuk Islam ni, tak ada masalah pun. InsyaAllah kita merancang kat itu. Masalah ni ada sempat lagi insyaAllah. Tapi yang paling tragis untuk ketika sekarang ni, itulah yang saya kata tadi, abang-abang mungkin training membaca surah Al-Fatihah dengan sangat baik, insyaAllah. Mungkin ada hikmah, setiap yang berlaku tu ada hikmahnya. Jadi kita ada banyak lagi yang ingin kita Ustaz perjelaskan kepada kita dalam Santai Ramadan di Nima FM ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana, terus bersama dengan kami hanya di Nima FM, Medium Interaksi Siswa. You are listening to Junior. ما سواي ولا غيركم سواكم لا ومان في المحبة علي ولكم أنتم مرادي وأنتم قصدي ليس المحبة سواكم عندي من أنا لولاكم كيفما حبكم كيفما أهواكم من أنا مدينة النبي In my dreams I make my way to Medina,
the home and chosen place of our beloved prophet, where all I feel is peace and so much joy around. No better place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. I wake with the morning light in Medina. Everywhere I see blue skies set above these mountains, bright colors fill the streets, a smile on every face, a special place for me. Yeah, Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Medina, Medina, Medina to Nabi, Medina, Medina. That's where I wanna be. Oh, oh, Medina, Medina. Oh, oh, Medina, Medina. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر Kembali mendengarkan Unimed FM Media Interaksi Siswa. Anda boleh dengarkan kami di Facebook Universiti Malaysia Perlis, ataupun anda juga boleh ke unimap.listentomyradio.com. Harap maaf kalau ada dengar tiba-tiba dengar seronok dengan lagu kan, tiba-tiba termute pula kan. Kami ada masalah audio sikit, tapi insyaAllah kami cuba sedaya upaya untuk memberi servis yang terbaik kepada pendengar-pendengar sekalian. Di samping itu, anda boleh share daripada Facebook Universiti Malaysia Perlis ke Facebook anda masing-masing, ataupun boleh share daripada Facebook Unimed FM, atau juga anda boleh dengarkan kami kalau rasa macam tak sempat nak tonton kami dekat Facebook tu, bolehlah dengar kami dekat Listen to My Radio. Okay, saya bersama dengan yang berusaha Ustaz Muhammad Adib Haji Hassan, pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan. Hari ini topik kita ialah santai Ramadan. Mana tahu petang ni tengok anak bulan kan Ustaz kan? Ya. Petang ni tengok anak bulan. Ingat pengalaman dulu-dulu masa 2 RTM aje lah pergi tengok. Nampak tak? Saya tak nampak lah. Saya tak nampak lah, tapi tengoklah, tahulah macam mana dia orang tengok anak bulan, tengok cara apa semua kan. Okey. Jadi Ustaz,
kita sekarang dalam tempoh PKP, ya, Perintah Kawalan Pergerakan. Jadi sebenarnya kalau dari segi kerja pun ada perbezaan, ya, apatah lagi sambutan Ramadan kalau sebelum ni, dan juga sambutan Ramadan dalam tempoh PKP ni. Jadi macam mana Ustaz tu? Perbezaan tu nampak ketara sangat ke, ataupun sampai rasa macam mengeluh tak boleh nak buat aktiviti ke, macam mana Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih Zura. Soalan yang bagus ni hari ni. Okey, baik. Yang dikatakan sebagai satu ibrah ataupun pengajaran Ramadan PKP. Sini saya dengan rasa rendah dirinya untuk mengajak semua kita bermuhasabah sedikit tentang Ramadan yang lepas. Kalau kita tengok pada senario Ramadan yang lepas-lepas lah kan, mungkin kita dah lalui Ramadan selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun dan sebagainya. Kita ada dia panggil momentum kan. Kita kata kalau dulu-dulu lah kan, kita bangun sahur dengan ada juga rancangan makanan yang bersusun. Lepas tu aktiviti masih lagi boleh keluar ke sana ke sini, jadi parodi pula yang tu. Tapi untuk kali ini ni dia sangat berbeza. Seperti saya katakan di awal tadi, apa jadi sekalipun kepada kita, Ramadan tetap akan datang. Maknanya kita tak boleh stop atau pause kat situ, tak boleh. Ramadan tu tetap datang pada kita. Buat kita dalam keadaan sakit pun Ramadan datang. Apatah lagi ini PKP, apatah lagi COVID-19, dia tetap akan datang. Ramadan tu datang kerana Ramadan itu datang kepada kita bukan untuk beban, tapi datang kepada kita membawa 1001 rahmat yang cukup besar kepada kita. Kan? Kita ambil sebagai muhasabahnya lah. Kita ambil contoh, mungkin dulu kita ahli pasar Ramadan. Zura kalau pergi pasar Ramadan agak-agak beli apa? Itu 10 jari. Kalau kata kita boleh rembang sekali yang kaki jadi 20 jari. Contoh melawar ya. Okey, baik. Itu satu perkara yang mungkin kita boleh bermuhasabah dari kita. Kadang-kadang beli makanan tak makan pun, nak perut kita terang mana sangat, kita boleh kampui semua. Bahasa kot dia ni. Kan, perut kita ni terang mana kita beli kampung. Kalau macam saya ni yang 2-3 kali dah aduk laih ya, kita boleh makan. Kalau saya lah, cucuk sebiji, nasi setengah dulu. Saya nak balik lagi, kita nak balik pula. Tak boleh makan banyak, makan sekadar. Kerana saya pun dah operasi pada tahun 2017 tu kan, contohnya. Itu mengenai perkara yang cukup kita nampak paling simple. Yang kedua, tak ada lagi istilah makan kat hotel ataupun apa lagi menara dan sebagainya, tidak ada. Tidak ada. Kalau di Perlis ni famousnya di dekat Kuala Perlis tu panggil apa? Yang pergi ke tengah laut sikit tu. Ocean Glow. Mesti pandai yang duk pergi ni, mesti order ni. Kan, ikan bakar dan sebagainya. Yang seterusnya mengenai sikap. Inilah sikap kita yang perlu kita bermuhasabah. Ya Allah, kalau duduk seketika tu kita bermuhasabah. Sepatutnya lah hari ini saya nak mengajak pada semua sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian, kita bermuhasabah all out, habis-habisan. Kita nak kata apa? Ya Allah, ya Tuhanku, aku bersyukur kepadamu ya Allah di pagi, dan insya-Allah sekejap lagi terbenamnya matahari pada 29 Syakban, dan kita akan masuk pada 1 Ramadan. Menangislah sekuat hati kerana kita adalah insan yang terpilih untuk berada di bulan Ramadan walaupun PKP. Itu yang pertama kita kena perlu letak atau muhasabah diri kita. Tak payah fikirlah baju raya, biar fikir dia tu ni. Tak payah duk fikirlah orang kata kuih raya. Tapi letakkanlah satu kesyukuran, ya Allah, ini nikmat yang terbesar kerana Allah masih memilih kita. Bukan nak kata kita tengok, kalau kata kita dulu mungkin tarawih yang terakhir bagi kita pada tahun lepas 28 Ramadan contohnya, kita ataupun bermula dengan 1 Ramadan contohnya, kita beralih bagi salam kanan, kita balik bagi salam lah kiri ketika solat tarawih. Kita tengok mungkin kawan-kawan kita yang sekarang ni sudah meninggalkan kita.
Tapi kita bagi Allah bagi peluang. Walaupun kita tak tahu seminit 2 hari nak jadi apa pada kita, pada saya, pada Zura ataupun pada seluruh pendengar semua. Tapi sekurang-kurangnya kita bermuhasabah lah selepas asar, sebelum kita masuknya pada 1 Ramadan. Dan malam ini kita akan bermula dengan tarawih. Muhasabah yang betul-betul letak pada kita, kita menyentuh hati kita, ya Allah. Walaupun tempoh PKP, tapi Allah pilih kita untuk berada di dalam bulan yang penuh mulia. Mulia lagu mana? Dalam bulan ni lah orang kata ada turunnya Quranul Karim, kan? Allah memuliakan, bukan Allah memuliakan dia macam ni, memuliakan Al-Quran ni, dia memuliakan siapa yang mendekati. Bulan Ramadan, Allah muliakan bulan Ramadan dengan Al-Quran. Siapa menghafal Al-Quran, Allah memuliakan orang yang menghafal Al-Quran. Siapa, walaupun melihat Al-Quran itu sendiri, tetapi Allah memuliakan orang yang melihat, apatah lagi orang menghafal, membaca dan sebagainya. Muhasabah diri kita elok-elok, letaklah tangan di hati, letaklah tangan di dada, bahasanya kita bersyukur, jangan kita gundah gulana. Walaupun malam ni bermulanya tarawih, abang-abang yang sedang menghafal, tarawih lah sekadar mampu, buat 8, 20 ikut suka. Ada orang kalau tak boleh ni, saya tak tahulah selawat ni, nak kena selawat pun saya. Buatlah takkanlah selawat biasa pun kita tak tahu. Yang kita dibaca ketika dalam solat dan tahiyat, takkanlah kita tak tahu. Bacalah paling kuat pun Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad pun boleh. Kalau tak mau baca pun tetap sah solat tarawih tersebut. Budaya Arab, Zura, saya duduk di Mesir 10 tahun, kan? 10 tahun saya duduk di Mesir. Budaya Arab, apabila nak masuk Ramadan, segala persiapan, nak raya sekali pun, dia orang dah buat persiapan Rejab dengan Syaban. Berbeza dengan konteks kita, ada juga persediaan baju raya. Zura buat dah baju raya. Tak ada. Saya lebih sikit lah lagu tu. Kita sempat, tapi sempat beli kain tapi tak sempat hentak. Kesian nak tak sanggup dah, lupa. Okay. Budaya Arab, apabila sebut kata bulan Ramadan yang Masya Allah Tabarakallah, dia orang kata fleksibel, cuba untuk nak semaksimum mungkin Ramadan ni, kerana dia orang tak nak ataupun tak maulah termis walaupun 1 minit dengan keberkatan yang ada pada bulan Ramadan. Tapi muhasabah untuk diri kita, kita masuk saja bulan Ramadan, aci lawan dulu-dulu. Kalau tarawih 10 malam awal confirm penuh macam solat Jumaat, kan? Betul? Bazar Ramadan kalau Taman Kemajuan dekat rumah saya lah, penuh tak apa lagi, queue jalan tu sampai ada yang berkelahi pun dah. Cucuk, daripada cucuk pita, cucuk lilin, cucuk kuih happy, cucuk segala macam semua jenis cucuk ada. Tapi untuk ibrah kali ni kita ambil pengajaran, tak payah kita fikir panjang, tak payah susah-susah, cukuplah kita mengatakan syukur alhamdulillah. Walaupun akibat Covid kali ini, walaupun tempoh PKP, walaupun kita pergerakan terbatas, walaupun perbuatan kita terbatas, tapi Allah pilih kita untuk berada di dalam bulan yang dimuliakan Allah, bulan yang kita sama-sama tunggu, bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi itu secara ringkasnya lah yang saya kata kita bagi, supaya benda ni yang sebagai satu muhasabah untuk diri kita, kita letakkan Ramadan itu pada tahap yang tertinggi. Kerana bulan Rejab adalah bulan Allah, bulan Syaban adalah bulan Nabi Muhammad, dan bulan Ramadan adalah bulan untuk umat Nabi Muhammad. Menggandakan segalanya di dalam bulan Ramadan tu, bulan lubuk pahala, kan? Kita menggandakan, tak apalah, mungkin itu selepas inilah saya terangkan sedikit, ya. Okey. Cukup terkesan dalam hati bila Ustaz bagi tahu tadi kan,
antara kelebihan-kelebihan di masa PKP ni kan, apabila kita menyambut Ramadan di masa PKP. Memang banyak pun sebenarnya kelebihannya, fadilat dia yang dapat kita lakukan, yang dapat kita laksanakan. Sebenarnya hanya kita sahaja ambil itu sebagai satu kata iktibar ataupun tidak. Okey, ada lagi selepas ni. Jom terus bersama dengan kami hanya di Unimed FM. Ya Imam Ar-Rusli ya sanadi. ما رأت عين وليس ترى الله الله مثل طه في الورى بشرا خير من فوق السماء سرى الله الله ظاهر الأخلاق يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي قسما بالنجم حين هوى الله الله ما المعافى والسقيم سوى قسما بالنجم حين هوى الله الله ما المعافى والسقيم سوى نظرة يا أكرم الرسل الله الله وبغوث حل لي عقدي وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وعلينا زادت المنة دخلنا روضة الجنة وصلينا بها السنة وصلينا بها السنة وأم الكل بالنعم يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت بعد الله معتمدي فبدنياي وبآخرتي الله الله يا رسول الله خذ بيدي بتعقد ليه في حياتك وبتحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر
yang mendengarkan kami di Demi FM Media Interaksi Siswa. Sedang saya kirakan on off kejap ada, kejap tak ada, macam semua pula. Okey, apa pun terima kasih kepada anda yang kata setia mendengarkan Unimap FM Media Interaksi Siswa, khususnya warga Unimap, kerana kita nak tahu apa aktiviti-aktiviti yang telah disusun oleh Pusat Islam khususnya untuk kita warga Unimap sepanjang bulan Ramadan dan juga sepanjang PKP ini. Okey, kalau tadi kita dah dengarkan daripada Ustaz dah terangkan antara kata hikmah-hikmahnya, beza puasa di musim PKP ini. Tapi sebenarnya kalau kita lihat balik, banyak kebaikan sebenarnya, Ustaz. Ya, betul. Jadi untuk soalan seterusnya ni, boleh tak Ustaz kongsikan tips-tips untuk kita menjalani ibadah bulan puasa di bulan Ramadan? Itu Ustaz boleh kongsikan tips-tips ni, apa yang perlu kita buat, apa yang tak perlu, nak pula time PKP ni kan. Baik, terima kasih Zura. Saya ingin berkongsi lah dia kita punya apa persiapan yang kita perlu buat. Tadi saya menyentuh tentang sepatutnya kita perlu bermuhasabah diri kita untuk menghadapi Ramadan. Sekarang ni kita kata apa yang perlu kita buat. Okey, baik. Tiada lagi istilah kita nak letakkan solat tarawih 8-20 ke. Pilihlah yang mana kita suka, asalkan kita buat tarawih setiap malam. Kan, tak banyak pun, sikit je. Dan buatlah 8. Kalau Masjid Haram daripada 20 tinggal 10 digazetkan dalam Haramain info ya. Jadi pada kita buatlah 8. Tapi kalau bagi saya lah, mandangan kita bukan nak pergi mana. Zura-zura pergi mana tempoh PKP ni? Roblox betul. Malam tak boleh keluar lah. Ya. Duduklah kat rumah, habiskan masa kita. Kita kena buat lagu ni. Saya bagi satu tip yang mudah. Kita kena ingat, kita tadi saya katakan syukur Allah memilih kita, bagi peluang kepada kita untuk masuk dalam bulan Ramadan yang mulia pada tahun ini 1441 Hijrah. Soalan saya, ada tak jaminan untuk kita berada pada Ramadan akan datang? Belum tentu. Ya, belum tentu. Jadi kita all out memandangkan tempoh PKP ni lah kita tarbiyah. Kesan dia waktu mana? Kita akan dapat ketika selepas Ramadan nanti. Tarawih lah, tak apa, buat saja 20 semayang lah, tak apa pun. Mungkin ada anak-anak yang letih dan sebagainya, buat 8 dulu, kemudian buat 20 kita dengan isteri kita, kan? Buat lepas habis tarawih, mulalah tadarus Al-Quran malam ni. Kalau dulu kita selalu sangat kita katakan nak baca Quran, kalau tahun lepas sudah dapat berapa juzuk, berapa kali khatam. Mungkin kita dapat paling minima 1 kali khatam. Tahun ni kita cuba target 10. Setiap 10 Ramadan kita boleh dapat 1 kali khatam. Kita bukan nak pergi mana. Betul. Alasan kita tak pergi mana tu lah yang menyebabkan saya rasa kita kena buat sesuatu yang luar biasa. Kan? Dulu sekarang dia ada beza. Itu baru Quran dan juga solat tarawih. Kalau dulu kita kata nak memperbanyakkan amalan-amalan sunat, solat-solat sunat, tobatlah orang kata. Kan? Tapi kali ini inilah peluang kita untuk kita semaksimal mungkin untuk solat sunat. Solat sunat duha, rawatib, solat sunat yang lain-lain dan sebagainya, supaya meletakkan diri kita ni betul-betul orang kata perfect. Tak perfect pun orang kata insya-Allah sempurnalah. Okay. Habis tu yang lain-lain, tip yang lainnya saya nak bagi di sini, banyakkanlah sedekah. Kerana sedekah itu sendiri boleh menghindarkan kita daripada ditimpa musibah, ditimpa bencana. Covid ni banyakkan sedekah. Tu saya bagi link dah untuk sedekah kepada Pusat Islam. Bukan saja sedekahlah pada Pusat Islam. Tak mau sedekah Pusat Islam, sedekahlah pada orang-orang lain. Maknanya pengertian sedekah ni terlalu besar, tapi sedekahlah untuk kita sentiasa kena mendapat barakah. Kita tak akan miskin dengan sedekah tersebut. Kan? Kemudian jagalah lisan dan panca indera. Soal lisan, ada pasien baru dulu ataupun
penjagaan orang kata berkenaan lisan ini juga. Kita aja mengumpat bulan puasa, oh jangan, tak kira waktu. Tapi sekarang ni fashion baru mengumpat. Ini Pasal ni ya, jari kita, handset kita duk tulis start bit nu bagi apa semua kan. Duk tentang kot tu pula dah. Kawan tu buat perkara baik, kita nak kacau apa? Nak PKP ni memang menghadap laptop selalu kan. Ya, ada masa banyak. Dia ada masa banyak yang tu. Jagalah lisan kita, bicara yang baik-baik, kita dengar yang baik-baik, melihat benda yang baik-baik, kita bercakap elok-elok belaka. InsyaAllah Allah memberi rahmat kepada kita yang cukup luas dan besar. Pendek katanya, jangan kita biarkan Ramadan ni dia pi lagu tu je tanpa ada apa-apa yang manfaat pada kita. Rugi, kerana benda tu kita akan dapat orang kata sekadar lapang dan dahaga. Kan ada hadis Nabi kan. Okey. Kalau kita boleh katakan, kita boleh letak satu muhasabah yang besar pada diri kita tentang Ramadan pada kali ini, insya-Allah benda tu akan menatijahkan yang terbaik. Saya nampak PKP ni sangat berhikmah kan. Hikmah ni Allah tak bagi on the spot coy yang lagu tu, tak ada. Dia akan bagi, Allah akan bagi pada kita hikmah mungkin selepas daripada Ramadan, menampakkan kita adalah umat yang berkualiti. Nak tahu kata hikmah tu, kita dapat satu tarbiyah Ramadan tu lagu mana? Kita sentiasa beramal soleh selepas daripada bulan Ramadan, bulan Syawal, masuk pi Zulqa'dah, Zulhijjah dan seterusnya sehingga bertemu Ramadan. Kita masih lagi mengekalkan momentum apa yang kita buat sepanjang Ramadan pada tahun ini. Saya nampak benda ni adalah hikmah yang Allah bagi. Covid, perintah PKP kita ni letakkan oleh pihak kerajaan. Semata-mata benda tu kita kena tengok pada segi sudut positif. Walaupun pergerakan bebas, kerana di situlah terletak perkara yang paling besar sekali apa dia, yang tidak akan berulang, masa. Kan di dalam Quran menyebut wal asr innal insana lafi khusr. Sungguhnya demi masa, sungguhnya manusia itu dalam kerugian. Rugi tak dalam tempoh PKP ini kita langsung tak buat apa? Rugi tak? Sangat rugi kan? Tidak membaca Al-Quran, tidak solat, tidak bersedekah, tidak membaca buku-buku ilmiah, tidak mendengar kuliah dan sebagainya. Perkataan tidak tu kita kena ubah. Kerana ini menyebabkan kata kita punya sikap kita. Jadi Pusat Islam dengan aktiviti yang banyak boleh sentiasa like di FB Pusat Islam. Kita pun ada Instagram kan, tapi kita more tu FB lah kan. Jangan kita terlepas, kata kurang-kurangnya ambillah manfaat apa yang ada dalam FB Pusat Islam, dan seterusnya kita akan rancang aktiviti-aktiviti yang menarik ni. Tunggu saja, khususnya untuk warga Unimap. Saya memesan benda ni supaya ambillah tempoh PKP ini suatu ibrah yang besar, letakkan pada diri kita, sentiasa bermuhasabah diri, mengajak anak-anak, ajak isteri pula dah. Hai, itu sensitif. Isteri pula tersyasyu dia bukan ada apa. Tersyasyu. Saat kita balik tidur luar. Okey, ajaklah isteri kita untuk, kalau saya inilah kata kita buat bertadarus bersama, kami suami isteri ni kita buat, orang kata alhamdulillah kita dah lepas berapa kali khatam dah pun. Tapi untuk ni kita cuba untuk nak gandakan kuasa dua.
Kalau tak boleh kuasa 2, kita buatlah kuasa 3. Kalau tak boleh, buatlah. Tak perlu kuasa banyak-banyak, tapi buatlah sama apa yang kita buat dalam tempoh PKP. Kalau kata kita tinggalkan begitu saja, Zura. Jadi itulah pesanan saya, sedia sabar sikit dalam santai Ramadan. Bukannya kita nak stres sangat. Santai Ramadan. Santai Ramadan ni petang ni, dan saya ucap terima kasih banyak pada Unimed FM menjemput saya pada kali ini. Dan sekurang-kurangnya kita boleh kongsi. Saya pun bukanlah alim sangat, tak ada biasa-biasa aja, biasa-biasa. Tapi ilmu tu tetap ada. Ilmu tu banyak. Mudah-mudahan apa yang kita buat, benda ni yakinlah di akhirat sana kita, pahala kita akan dihitung, amalan-amalan soleh kita akan dibawa bersama, seterusnya menjadi peneman. Rugi kalau kata kita tahu tentang kelebihan membaca Al-Quran, kita tinggalkan begitu saja. Dan Allah Ta'ala sentiasa bagi peluang pada kita. Dulu tarbiyahnya Ramadan ada hikmah, sebelum datang PKP kita ada tarbiyah yang tersendiri, kan. Tapi dengan datang PKP ni, dia mengajak kita untuk bermuhasabah apa yang kita buat, kan. PKP ataupun COVID ni mungkin akan berlalu begitu saja dalam sebulan lagi, insya-Allah. Kita mudah-mudahan. Dan bagi saya turut mendoakan kepada semua warga Unimed supaya terhindar daripada COVID-19. Dan bagi yang sakit, yang tengah menghadapi, dan seluruh umat Islam seluruh dunia, mudah-mudahan Allah meringankan serta menyembuhkan penyakit-penyakit COVID ini yang terkena pada ahli keluarganya, pada siapa saja, khususnya staf Unimed. Andai kata terkena tu, banyak-banyaklah membaca Al-Quran. Saya mendengar seorang sahabat saya yang terkena tu, dia kata benda pertama sekali yang dia minta adalah Al-Quran, kerana Al-Quran tu pun memberi ketenangan. Al-Quran juga adalah penyembuh pada penyakit. Mudah-mudahan satu benda yang besar, kita tak tahu hikmah yang apa lagi Allah nak bagi pada kita. Kita berhusnuzon lah, iaitu sangka baiklah. Mudah-mudahan dengan sangkaan baik itu meletakkan diri kita dalam keadaan kita rasa kita adalah hamba Allah. Okey, jadi cukuplah sekadar itu, Zura, dan mudah-mudahan ia memberi manfaat, insya-Allah. Terima kasih juga diucapkan kepada Ustaz Muhammad Adib Haji Hassan, Pengarah Pusat Islam dan Pembangunan Insan, atas tips-tips dan kata ibrah yang telah sampaikan, juga perancangan dan persiapan Pusat Islam dalam menyambut ibadah puasa bulan Ramadan sepanjang tempoh PKP ini di Universiti Malaysia Perlis. Terima kasih sekali lagi kepada anda. Jadi selamat menjalani ibadah puasa. Dan sebagainya. Mungkin ada yang dekat Penang, ada dekat KL dan sebagainya, kan. Jadi sekali lagi terima kasih diucapkan kepada Ustaz Adib sudi hadir bersama-sama kami di Unimed FM ini. Okey, jadi sampai di sini saja hingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kisah indahnya cinta, kau ingin selalu bersama. Setiap saat, setiap waktu seakan tidak jemu. Begitulah jiwa yang kekosongan, iman jangan dipisahkan.